Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah taala sekalian, insya-Allah pada malam ni kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wala haula wala quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Sila dulu. Baik. Masya-Allah, tabarakallah. Oh, okey. Apa? Oh, kacau skrin. Okey. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah taala sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala ya atas peluang untuk kita sama-sama datang ya mengimarahkan masjid dan surau ya di mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan aktiviti harian kita yang menjadi satu kefarduan ya, aktiviti ibadah yang menjadi satu kewajipan kepada kita sebagai umat Islam ya. Wajib itu memang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi fadilat ataupun ganjaran ataupun pahala ataupun hadiahnya bukanlah milik Allah taala, sebaliknya adalah untuk kita sendiri yang melaksanakan ibadah tersebut. Maka ya sebagai mukadimahnya kita doa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mudah-mudahan setiap kali kita datang ke masjid, kita datang ke surau ya, terutama sekali tujuan kita tak lain tak bukan untuk solat fardu secara berjamaah. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah ya, mudah-mudahan solat kita semakin khusyuk dan mudah-mudahan solat kita menjadi sebab untuk kita selamat pada hari akhirat kelak, bila mana setiap amalan kita semuanya pas ya, setiap amalan kita semuanya lulus, semuanya diterima oleh Allah dengan berkat kita menjaga ibadat solat insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, makanya pada malam ni kita nak kita nak menyambung perkongsian kita pada membaca surah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Terima kasih ji, jazakallahu khairan katsira, barakallahu fik ya. Kita nak menyambung bacaan kita pada membaca surah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Oh, okey, saya terlupa ya, saya minta maaf. Sebelum itu, sebelum kita masuk pada ayat 4 insya-Allah, sebelum kita mulakan pada malam ni ayat yang keempat, saya dapat maklum tuan-tuan dan puan memang merekodkan kehadiran ya, memang merekodkan kehadiran datang ke kuliah takmir ataupun kuliah jemputan tuan-tuan lah ya. Baik, saya nak memaklumkan atas arahan daripada PAID ya, daripada PAID Production, daripada PAID Negeri Sembilan ya, daripada jawatan kuasa takmir Negeri Sembilan, kami sedang mengumpulkan nama jemaah ya, kami sedang mengumpulkan nama jemaah yang hadir pada setiap kuliah takmir ya, kami sedang mengumpulkan nama jemaah yang hadir pada setiap kuliah takmir. Jadi insya-Allah saya akan ambil gambar lah pada buku yang tuan-tuan tulis tu. Jadi alang-alang tuan-tuan dan puan dah tulis, saya minta kalau boleh, harap-harap buku tu ada ruangan, cukup ruangan dia. Minta tulis nama penuh ya, nama penuh, nombor telefon dengan my card, dengan IC ya, nombor telefon, nama penuh, nombor telefon dengan my card. Sebab nama tu sebenarnya nanti nak didaftarkan ya, nak direkodkan dalam dalam PAID PD ya, PAID PD akan kumpulkan, Tuan Kadi akan kumpulkan, dan juga adalah ya program-program atas arahan daripada ni. Sebenarnya kalau ikutkan
cadangan daripada Tok Min sendiri sebenarnya, ya, daripada YB MB Negeri Sembilan, ya, Masya Allah tabarakallah. Adalah dia punya perancangan pada masa akan datang, ya. Dia mungkin nak tengok selain daripada kalau beberapa bulan lepas saya dapat maklum pengurusi kena catat kehadiran semayang jemaah, ya. Semayang solat zuhur berapa orang, asar berapa orang, maghrib isyak berapa orang kan, ya. Maka sekarang ni nak tengok pada kehadiran kuliah takmir pula, ya. Nak tengok pada kehadiran kuliah takmir pula. Jadi insya-Allah saya minta alang-alang tuan-tuan dan puan dah tulis pada kertas tersebut, minta tulis 3 ni, ya. Nama penuh, nombor telefon dan juga nombor MyCard lah, ya, nombor IC, ya. Jazakumullah khairan katsira, barakallahu fikum jami'an. Baik. Jadi dengan itu kita sambunglah, ya, kita sambung bacaan Al-Quran kita pada surah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan insya-Allah pada malam ni kita mulakan daripada ayat yang keempat. Ya, kita akan mulakan daripada ayat yang keempat. Macam biasalah kita tengok dari sudut hukum hakam tajwid terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Ya, saya ulang balik, kita tengok satu-satu kalau kita boleh keluarkan, ya, setiap hukum hakam tajwid daripada ayat yang keempat. Wa ma arsalna, ini adalah mad jaiz munfasil dan kita mengamalkan empat harakat. Arsalna mir rasul, nun mati jumpa ra, idgham bila gunnah. Mir rasulin izhar halqi illa bilisani qaumihi mad silah qasirah, ya, mad silah qasirah. Kalau kita sambung 2 harakat, kalau kita berhenti pada qaumihi ni, kita akan matikan huruf ha. Bilisani qaumih, itu kalau berhentilah. Bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudillullahu man, idgham ma'al gunnah, dengung 2 harakat. Yasha'u, ya, mad wajib muttasil, kita amalkan empat harakat. Wa yahdi man, sekali lagi idgham ma'al gunnah, yasha', ya, walaupun boleh baca 4, 5 ataupun 6, kita kekalkan 4 sebagai bacaan paling mudah, ya, paling mudah. Baik, wa huwal azizul hakim, dan penghujung sekali adalah mad arid lis sukun. Baik, itu sahaja hukum hakam tajwid kita sebut sekali lalu untuk ayat yang keempat. Baik, insya-Allah kita akan mulakan dengan bismillah tuan-tuan dan puan-puannya. Kita akan baca sama-sama 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Selesai sudah bacaan ayat pertama kita pada malam ini, iaitu ayat yang keempat daripada surah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baik, sebelum kita masuk pada bahagian huraian tafsiran, ya, oleh para ulama, ya, menerusi kitab utama kita iaitu kitab Syarah Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, saya bacakan dahulu terjemahannya, ya, terjemahan untuk ayat yang keempat. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna, ya, wa ma arsalna tidaklah kami mengutuskan mana-mana rasul, ya, tidaklah kami mengutuskan seseorang rasul itu illa bilisani qaumihi, melainkan dia akan menggunakan bahasa kaum dia, ya, dia akan menggunakan bahasa kaum dia supaya dia menjelaskan kepada mereka, liyubayyina lahum, supaya dia dengan terang, dia dengan jelas boleh menjelaskan, boleh menerangkan hal ehwal dakwahnya kepada mereka, iaitu kepada kaum tersebut. Fayudillullahu, maka Allah Ta'ala menyesatkan man yasha', sesiapa sahaja yang Allah Ta'ala mahu, wa yahdi man yasha', dan Allah Ta'ala memberi hidayah, memberi petunjuk kepada sesiapa sahaja yang dia mahu.
wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah Ta'ala yang maha berkuasa dan juga lagi maha bijak, lagi maha bijaksana. Tabarakallahul azizul hakim. Masya-Allah, tabarakallah. Baik, makanya pada untuk kita melihat ya perbahasan para ulama, ya apakah kalam ya para ilmuwan, para ahli ilmiah, ya para ulama tafsir berkenaan ayat yang keempat ini, dituliskan ya dalam kitab Syarah Tafsir Ibnu Katsir, satu bab yang sangat ringkas. Tapi insya-Allah saya mungkin akan tambah sikit-sikitlah beberapa nota, beberapa contoh biiznillah taala untuk ayat yang keempat. Maka Syekh Safiyur Rahman yang menuliskan satu bab yang sangat pendek berbunyi bertajuk kullu nabiyyin kullu nabiyyin ursila bilisani qaumihi. Astaghfirullahalazim. Kullu nabiyyin ursila bilisani qaumihi litakunal hidayah awid dalal ba'da tabyinihi. Ya, setiap nabi itu diutuskan ya menggunakan lisan ataupun menggunakan bahasa kaum dia supaya perkara tersebut menjadi hidayah, ya, supaya penjelasan ataupun penyampaian ya setiap nabi tersebut, setiap rasul tersebut menjadi sebab hidayah, petunjuk, ataupun menjadi sebab penyesatan, ya, menyesatkan bagi kaum-kaum tersebut ba'da tabyinihi, selepas setiap nabi, setiap rasul itu menjelaskan isi kandungan risalahnya. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Maka dalam hal ini sebenarnya benda yang sangat pendek, perkara yang sangat ringkas, ya, disebutkan dalam kitab Syarah Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, ya, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berbicara dengan kaum dia, begitu juga dengan para nabi yang lain, ya, baik daripada zaman Nabi Nuh alaihi salam, ya, bila mana manusia mula-mula mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia mula syirik adalah pada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Adam belum ada syirik lagi. Nabi Idris, kalau diikutkan kalam majoriti para ulama, zaman Nabi Idris belum ada syirik lagi. Yang start sembah-sembah selain daripada Allah Ta'ala ini adalah pada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Sebab tu hadis hadis orang kata hisab, hadis faslul qada, ya, hadis yang mana Allah Ta'ala memanggil ya setiap umat, mula-mula panggil Nabi Nuh dulu. Ya, kenapa panggil Nabi Nuh dulu? Kenapa tak panggil Nabi Adam dulu? Sebab zaman Nabi Nuh orang sudah mula mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Jadi sekarang ni persoalan yang nak diketengahkan dalam ayat ini adalah berkenaan dengan bahasa. Ya, berkenaan dengan bahasa. Kalau dalam ayat Quran yang kita tengok pada malam ini, ayat yang keempat, perkataan untuk bahasa, biasanya kita belajar lughah kan tuan-tuan kan? Ya, lughah tu bahasalah. Okey. Tapi nak lebih tepat lagi, nak lebih terperinci lagi, Allah Ta'ala guna perkataan lisan. Apa maksud lisan? Lisan bukan setakat bahasa. Lisan tu sekali dengan slang. Lisan bukan setakat bahasa. Lisan tu sekali dengan slang. Kalau dalam bahasa orang putih, bahasa Inggeris, dia ada satu ungkapan mother tongue, macam itulah lebih kurang. Mother tongue, Tongue. Tongue ni lidah. Mother tu ibu. Mother tu ibu. Apa maksudnya? Setiap budak, ya, dia akan ikut bahasa, dan bukan dia akan ikut bahasa, dia akan ikut slang, bahkan dia akan ikut cara bercakap orang yang membesarkan dia. Jadi kalau ibu yang bercakap dengan dia, macam mana ibu tu cakap? Lembut. InsyaAllah anak tu akan ikut lembut. Kalau mak tu jenis bahasa berapi-berapi, ya, masya-Allah tabarakallah, maka takut-takut anak tu pun akan jadi bahasa macam naga jugalah, macam berapi juga. Ya, simple saja. Tapi sekarang ni dalam ayat Quran ni Allah Taala kata lisan, iaitu bahasa kaum dia, bukan bahasa nabi tu. Ni kena ingat satu perkara ni. Point dia ada banyak, ada 3 atau 4 poin yang kita nak kongsikan pada malam ini. Bahasa itu maksudnya logat kaum dia. Bahasa kaum. Bahasa kaum. Bukan bahasa Nabi tu. Ya. Dan bila disebutkan perkataan kaum, ya, kita akan jadi, kadang-kadang ramai orang yang confuse.
Ya, bila Allah Taala kata setiap nabi akan sampaikan dakwah menggunakan bahasa kaum, kadang-kadang ada orang yang mempersoalkan, adakah kaum dengan umat itu sama? Kaum dengan umat. Ya, adakah kaum dengan umat itu sama? Ya, saya nak share satu orang kata kesimpulan awal lah, kesimpulan awal. Tuan-tuan tengok kaum untuk satu-satu nabi boleh jadi umat untuk nabi itu. Kaum untuk nabi A boleh jadi umat untuk nabi A itu. Tetapi kalau kita kata umat nabi A, umat nabi A tidak semestinya berasal daripada kaum nabi A tersebut. Dan ini satu contoh yang sangat banyak ya dalam Al-Quran Al-Karim dan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bagi contoh. Kalau ni kurang senang, kita bagi contoh Nabi Muhammad dulu dah. Tak apalah, kita ambil contoh nabi-nabi yang dulu-dulu lah. Ya, kita ambil contoh nabi-nabi yang terdahulu. Antara nabi yang famous ialah Nabi Allah Musa alaihi salam. Ya, antara nabi yang famous ya yang banyak disebut-sebut dalam Al-Quranul Karim ialah Nabi Allah Musa alaihi salam. Berdasarkan zahir ayat daripada surah Toha. Ya, berdasarkan zahir ayat daripada surah Toha dalam juzuk yang ke-16 Allah Taala merakamkan ya first time Allah Taala bercakap dengan Nabi Allah Musa. Ya, kita boleh tengok pada muka surat. Ya, kita boleh tengok pada muka surah Toha ayat nombor 3, muka surat 313 tuan-tuan. Satu muka surat tu. Ya, muka surat 313. Ayat dia start daripada ayat paling atas, ayat nombor 3, ayat nombor 13. Baik, ini adalah detik-detik, ini adalah saat orang kata pertama kali, first time Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Allah Musa alaihi salam, dan Allah Ta'ala terus lantik dia jadi Nabi dan Rasul pada zaman tersebut. Baik, saya nak tanya, Nabi Musa bangsa apa tuan-tuan? Nabi Musa bangsa apa? Kalau kita belajar balik Qasasul Anbiya, Bani Israel. Ya, Bani Israel. Tetapi dalam ayat ini, Allah Taala sebut dalam ayat nombor 24. Tadi ayat nombor 13 kan. Muka surat yang sama. Tuan-tuan tengok baris bawah. 1 2 3 4 5 6. 6 daripada bawah tuan-tuan. 6 daripada bawah. Ya. Allah Taala pertama-tama sekali cakap dengan Nabi Musa alaihi salam, pergi jumpa Firaun dulu. Pergi sampaikan dakwah kepada Firaun dulu. Saya nak tanya pula, tadi kita dah tahu dah Nabi Musa tu Bani Israel. Firaun tu bangsa apa pula? Saya pernah share dulu tuan-tuan. Siapa ingat? Firaun tu bangsa apa pula? Qibti. Ya, Firaun adalah bangsa Qibti. Qaf ba ta ya. Ya, qaf ba ta dengan ya. Qibtiyun. Ya, ataupun bahasa orang putih COPT. Ni saya pernah tulis dulu ni. Ya, saya pernah sharekan dulu. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Sekarang ni kalau kita nak kaitkan ayat ini, Nabi Allah Musa alaihi salam berdakwah, dan pertama-tama sekali yang dia kena ajak kepada tauhid ialah Firaun. Firaun itu orang Qibti. Dia guna bahasa apa pula? Kalau ikutkan logik lah daripada zaman dulu sampai dah, saya ingat benda ni akan kekal sampai kiamat lah kot. Mana-mana kerajaan dia akan declare, dia akan isytihar satu bahasa rasmi, betul ke tidak? Ya, dia akan kata okey, kerajaan saya, kerajaan ini, negara ini akan gunakan satu bahasa. Macam Malaysia, bahasa rasmi ialah bahasa apa? Bahasa Melayu lah tuan-tuan, yang kau bawa orang putih pula. Jangan kau bawa orang putih, jangan kau bawa Jepun pula. Ni 2-3 hari ni kita tengok kan. Ya, masya-Allah, tabarakallah, cerita-cerita lama ya berkenaan dengan perjuangan kebangsaan apa semua tu. Ada juga adegan-adegan yang menunjukkan rakyat kita, ya rakyat Malaysia, rakyat tanah Melayu dipaksa menggunakan bahasa penjajah. Tapi bahasa asal sebenarnya apa untuk tanah Melayu ni lah. Kalau kita tanah Melayu ni, bahasa Melayu. Ya, bahasa Melayu. Maka kerajaan menguatkan lagi fakta tersebut dan menjadikan dia sebagai satu undang-undang. Jadi kalau kita balik pada kerajaan Firaun, ya pada waktu tersebut, dia bangsa Qibti.
logiknya diguna bahasa dia lah. Diguna bahasa dia. Ni saya nak kaitkan dengan ayat ni tadi. Saya kata setiap nabi dia kena sampaikan dakwah bukan ikut bahasa nabi tu, tapi ikut bahasa kaum dia. Oleh kerana Firaun adalah bahasa Kibti, maka Nabi Allah Musa alaihi salam dia mesti cakap dalam bahasa Kibti. Dalam masa yang sama, Nabi Allah Musa punya dakwah bukan untuk Firaun saja, untuk Bani Israel sendiri, iaitu kaum dia. Orang kata susu galuh dia lah. Ya, start daripada zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Maka sama jugalah, selain daripada Nabi Musa kena cakap bahasa ini, dia kena cakap juga bahasa Bani Israel. Ya, ramai pendapat sejarawan yang kata bahasa Bani Israel ialah Ibrani. So Nabi Musa paling tidak dia kena pandai dua bahasa. Paling tidak tuan-tuan, dia kena pandai dua bahasa. Ini pun dia kena cakap, ini pun dia kena cakap. Yang Bani Israel tu sah-sah lah. Diorang kan jadi hamba, betul tak? Ya, kalau kita nak buat ulang kaji sikit lah, Qasasul Anbiya, Bani Israel ni kan hamba untuk bangsa Kibti, bangsa Firaun. Maka standard lah, dia terpaksa belajar bahasa ni. Dia terpaksa belajar bahasa itu. Itu kita katakan sebagai tidak mustahil. Baik, itu satu kes, iaitu Nabi Musa alaihi salam. Saya bagi satu lagi contoh. Seorang Nabi yang kalau ikutkan jarang-jarang juga kita nak sebut nama dia tuan-tuan. Ya, Nabi Shu'aib alaihi salam. Ya, Nabi Shu'aib alaihi salam. Kalau kita tengok dalam Al-Quranul Karim, ya, kalau kita tengok dalam isi kandungan Al-Quran, Nabi Shu'aib, Allah Ta'ala sebenarnya utuskan dia kepada dua bangsa, ataupun kita kata dua kumpulan manusia lah, senang. Dua kumpulan masyarakat, dua kelompok masyarakat. Masyarakat yang pertama, Allah Ta'ala utuskan Nabi Shu'aib kepada satu puak yang dipanggil sebagai Madian. Mim dal ya nun, ya, Madyan, ya, Madian. Dan bangsa yang kedua pula, kumpulan manusia yang kedua, dinamakan sebagai Ashabul Aikah. Saya padam yang ini, Ashabul Aikah. Dia ada dua kiraat. Ya, ashabu ialah penduduk-penduduk. Ashabu ada kiraat baca al-aikah. Ni kita lah ni. Kita baca macam ni lah, al-aikah. Ada yang baca ashabu laikah. Dua-dua boleh. Ya, dua-dua betul. Itu sampai ini, dua-dua ni adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tak kisahlah. Madian dengan Aikah ni tidak sama. Madian dengan Aikah ataupun Laikah ni adalah dua puak yang berbeza. Tak sama tuan-tuan. Tak sama. Oleh kerana Nabi Shu'aib ya, dia diutuskan kepada dua-dua bangsa ni, ya, dan ulama sejarah mengatakan bahawa Nabi Shu'aib adalah berasal daripada Madian. Ya, Nabi Shu'aib berasal daripada negara ataupun bangsa Madian. Ayat Quran dia saya sebut saja tuan-tuan, saya sebut saja ayat Qurannya daripada surah, ya, kalau Nabi Shu'aib daripada Madian ialah surah A'raf. Ya, surah A'raf juzuk yang ke-8 muka surat 161. Ayat dia cantik betul, tengah-tengah muka surat, besar panjang ayat dia. Ya, 5 baris. Memang tengah-tengah betul lah. Ya, wa ila madyana akhahum syu'aiba, kepada bangsa Madian, kepada penduduk Madian, kami utuskan kepada mereka saudara mereka sendiri yang berasal daripada salasilah jalur keturunan mereka sendiri, iaitu Nabi Allah Shu'aib alaihi salam. Sementara untuk Ashabul Aikah pula, tuan-tuan dan puan boleh tengok daripada surah Asy-Syu'ara. Ya, surah Asy-Syu'ara, muka surat 374. Ya, muka surat 374. Nabi-nabi lain dalam muka surat ini, nabi-nabi lain semua Allah Ta'ala kata apa? Idz qala lahum akhuhum Lut. Ketika mana Lut
ya, saudara kepada kaum dia. Maksudnya Lut adalah saudara kepada Sadum dan Gamurah. Ya, Sadum dan Ghamurah. Ya, maka Nabi Allah Lut alaihi salam disampaikan dakwah kepada saudara mara dia sendiri. Itu Nabi Lut alaihi salam. Dan juga sama juga dengan nabi-nabi yang lain lah. Ya, ramai lagi nabi-nabi yang lain sebelumnya. Tetapi berkenaan dengan Nabi Allah Shu'aib alaihi salam dalam ayat 176. Sorry, saya lambat bagi tahu. Muka surat 374 ayat 176 177. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Ya, ashabul aikah, penduduk-penduduk aikah, mereka menafikan para utusan Allah Taala. Idz qala lahum Syuaibun, apabila ataupun ketika mana Nabi Syuaib mengatakan kepada mereka, tidakkah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita dia panjang lagi. Saya cuma nak bagi tahu dalam ayat 177 tu, ayat 177 tu, idz qala lahum tak ada akhuhum. Idz qala lahum tak ada akhuhum. Kalau tuan-tuan tengok muka surat 2374 tu, muka surat yang sama, tengok ayat paling atas 160 161. Saya sebut tadi Nabi Allah Lut alaihi salam. Sebab apa? Lut, kenapa Allah Taala guna perkataan akhuhum? Lut dihantar kepada kaum dia. Ya, Lut diutuskan kepada bangsa dia. Tetapi Nabi Allah Shu'aib alaihi salam selain daripada Madian, Allah Taala hantarkan dia kepada ashabul aikah yang mana bukan bangsa dia. Bukan bangsa dia. Baik. Sekarang ni pula, oleh kerana ashabul aikah dan Madian dua kumpulan manusia yang lain. Nabi Shu'aib berasal daripada Madian. Dan Nabi Shu'aib bukan berasal daripada Al-Aikah. Kalau kita nak kaitkan dengan ayat 4 surah Ibrahim yang kita baca tadi, seolah-olah nak bagi gambaran sama ada dua bangsa ni guna bahasa yang sama. Guna bahasa yang sama. Ataupun Nabi Shu'aib sama macam kes Nabi Musa tadi. Dia boleh cakap dua bahasa. Nabi Shu'aib itu adalah dui bahasa punya orang. Dia cakap dengan logat Madian pun boleh, dia cakap dengan logat Aikah pun boleh. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Benda ni tak pelik tuan-tuan ya. Kalau satu bahasa itu dikongsikan oleh banyak-banyak negara. Ya, kalau standard lah, kalau zaman sekarang saya yakin tuan-tuan buka adalah internet mana-mana pun, bukalah Google ke, carilah sumber internet mana pun, bahasa paling famous ialah bahasa English lah. Tu standard lah tu, English. Tapi malailah cakap bahasa English, kita bahasa lain lah pula tuan-tuan ya. Asyik cakap orang putih kan. Masya-Allah, tabarakallah. Saya kongsikan satu fakta yang agak menarik ya. Saya pun baru jumpa ni. Kalau diikutkan. Antara bahasa yang sangat famous yang digunakan dalam dunia ini pada hari ini ialah bahasa Spanish. Pada ini ni maklumat tambahan saja tuan-tuan, tak ada kaitan dengan Quran pun, tapi nak menunjukkan bahawa standard lah kalau banyak-banyak negara kongsi satu bahasa. Saya kata bahasa Spanish. Kalau saya tulis SPANISH, tengok nama pun rasa dah boleh agak dah ni. Negara yang confirm cakap bahasa Spanish ialah Spanyol. Adakah negara Spanyol sahaja yang cakap Spanish? Jawabnya tidak. Secara rasmi kalau hari ini ya, ada 21 negara cakap bahasa ni. 21 negara, puak lain-lain, bendera lain-lain, tapi bahasa dia orang sama, bahasa dia orang Spanish. Oh, banyak tuan-tuan. Banyak betul. Puerto Rico, Peru, Nicaragua lah, apa benda lah, tuan-tuan boleh cari sendiri lah kot. List dia panjang. Ada yang kata 20, ada yang kata 21. Saya tak save pula dia punya muka surat tengah. Menarik juga bila baca tadi. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Ya, itu menunjukkan benda ni ada satu benda yang normal.
Ya, kalau dua ataupun tiga negara ataupun lebih, ya berkongsi satu jalur bahasa yang sama. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Baik. Dan persoalan yang terakhir, Allahumma salli ala Muhammad. Persoalan yang terakhir dan contoh yang terakhir untuk ayat yang keempat, ya, daripada surah Ibrahim ni, macam mana pula dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, macam mana pula dengan Nabi Allah, ya, Nabi Muhammad Rasulullah yang terakhir sallallahu alaihi wasallam? Kalau berdasarkan ayat Quran ni senang saja. Allah Taala hantar first kali Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mesti kepada kaum dia. Dan kaum dia siapa? Tuan-tuan tak boleh jawab Madinah. Tuan-tuan tak boleh cakap nombor satu Nabi Muhammad kena pergi Madinah dulu. Tak betul. Nabi Muhammad dia kena sampaikan dakwah dekat tempat first kali dia dilantik. Dekat mana tuan-tuan? Arab Quraisy. Arab Quraisy. Jadi cantiklah. Ya, cantiklah. Kenalah tu. Orang kata tepat sangat dengan ayat ini. Ya, Allah Taala menghantar Rasulullah dengan bahasa yang paling fasih dalam dunia setakat ini. Ya, bahasa yang paling fasih. Ya, kenapa saya kata paling fasih? Banyaklah kelebihan bahasa Arab berbanding dengan bahasa lain. Saya ingat saya pernah kongsikan dulu secara ringkas. Tak banyak bahasa yang ada huruf ta, contoh. Ya, tak banyak bahasa yang ada huruf zal, contoh. Dan tidak ada mana-mana bahasa dalam dunia ni yang ada huruf dot, tak ada langsung. Ya, satu-satunya bahasa yang ada huruf dot dengan makhrajnya tu istitalah sepanjang lidah tu hanya bahasa Arab saja. Orang lain, orang putih, orang Melayu, orang Jawa, apa-apa bahasa India apa semua tu tidak ada bahasa tidak ada huruf dot. Minta maaf. Ya, tidak ada huruf dot. Baik, kalau berdasarkan zahir ayat ini, okey, tak ada masalah. Nabi Muhammad SAW diutuskan kepada kaum dia. Tapi ada sebahagian persoalan. Ya, ini persoalan ni timbul daripada kalangan umat Islam sendiri dan juga timbul juga dalam kalangan orientalis lah. Ya, orientalis. Dia kata kalau betul Al-Quran itu wahyu ataupun risalah Nabi Muhammad itu diturunkan, ya, perlu disampaikan dalam bahasa kaum dia, macam mana pula Allahumma salli ala Muhammad. Macam mana pula dengan bahasa orang putih pada hari ini? Macam mana pula dengan bahasa Melayu? Ya, bahasa Iban, bahasa logat-logat yang macam-macam, dialek yang macam-macam tu. Macam mana kita nak jawab soalan tu, tuan-tuan? Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala menghantar Rasulullah. Rasulullah adalah Nabi akhir zaman. Dan risalah Rasulullah adalah untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dah tu macam mana pula kita nak jelaskan? Nabi Muhammad tak pernah belajar pun bahasa orang putih. Tak pernah belajar bahasa orang Malaysia. Tak pernah. Macam mana nak jawab soalan tersebut? Antara jawapan yang disediakan oleh para ulama selepas kajian mereka ialah Nabi Muhammad pada ketika dia hidup, Nabi Muhammad SAW pada ketika dia hidup, betul. Risalah Al-Quran ini, wahyu Al-Quran ni memang untuk seluruh dunia. Memang untuk seluruh bangsa. Tetapi yang wajib pada zaman Rasulullah SAW sepanjang umur dia, berapa tahun dia Nabi? 23 tahun. Start umur 40, meninggal umur 60, wafat umur 63. Rasulullah wajib menyampaikan kepada tanah Arab. Rasulullah wajib sampaikan kepada tanah Arab. Itu yang kita belajar banyaklah, ya, ayat-ayat Al-Quranul Karim. Allah Taala sebut apa? Iza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa, tu ayat nombor 2 tu, tuan-tuan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu tengok, Rasulullah tengok sendiri. Selepas Rasulullah sampai ke Fathu Makkah, dia bebaskan semua bangsa Quraisy. Dia kata tak apalah, aku ampunkan korang semua. Dia orang masuk Islam ramai-ramai. Puak-puak Arab keliling tu, sikit datang, sikit datang, sikit datang. Oh, kami pun nak masuk Islam jugalah. Kami masuk Islam jugalah. Menandakan apa, tuan-tuan? Menandakan kerja Nabi sudah siap. Kerja Nabi sudah siap. So sebenarnya tak timbul isu pun pada ayat ini sebenarnya.
Ya, Nabi menyampaikan dakwah dia dengan bahasa Arab, betul. Sesuai dengan Al-Quran bahasa Arab, betul. Dan sesuai juga untuk Jazirah Arab, semenanjung Arab, betul, siap, tak ada masalah. Cuma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wahyu Al-Quran ini dan juga hadis Rasulullah adalah untuk seluruh bangsa. Maka itu bukan kerja Nabi lagi dah. Itu bukan kerja Nabi lagi. Itu kerja para sahabat, itu kerja tabi'in dan itu kerja umat Islam. Iaitu kerja umat Islam. Persoalan tentang bahasa untuk Nabi Muhammad SAW tak pernah timbul. Sepatutnya tak payah timbul pun. Ya, tak perlu dibangkitkan. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Jadi itu sajalah ya saya ingat perkongsian kita pada malam ini. Mohon maaf atas segala salah silap dan segala kekurangan. InsyaAllah biiznillah ta'ala pada masa akan datang ya kita akan sambung bacaan kita Allahumma salli ala Muhammad pada ayat Quran yang seterusnya, iaitu ayat nombor 5 ya, ayat yang kelima, masih lagi pada muka surat 255. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan ini tanda-tanda kelemahan, beri saya sebagai hamba-Nya lemah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira.